Allah Ta'ala bagi kat dia, dia ni ada satu firasatul mukmin yang cukup tinggi, kasyaf. Dia boleh nampak lebih daripada Nabi Allah Khidir lagi. Dia punya status dia lebih daripada Nabi Allah Khidir. Jangan salah faham lah. Sebab Nabi Khidir mengaji kat dia. Nabi Khidir pergi mengaji kat dia. Nampak? Ketika dia mengajar di Masjid Akbar, kuliah subuh, ada seorang hamba Allah di duduk depan tu. Nabi Khidir tak mati. Dia tak mati, hidup-hidup dia gelap. Dia tak mati. Ya, mengikut pendapat yang kuat, Nabi Khidir tidak mati. Sebab dia sempat mandi dan minum ma'ul hayah. Ma'ul hayah ni ada satu tempat di dunia ni, kita pun tak tahu mana tempat. Kalau tahu semua orang pergi nampak. Nah, dia bergerak, dia dengan Ilyasah dengan Nabi Allah Zulkarnain. Nampak? Dengan Zulkarnain, bukan Nabi. Zulkarnain tu, Zulkarnain ni kira Nabi lah, bukan Rasul. Dia Nabi, ya. Zulkifli Rasul, Zulkarnain ni Nabi. Zulkarnain, Nabi Allah Khidir. Nabi Khidir masa tu menjadi pembantu kepada Nabi Zulkarnain. Nabi Khidir dia sebagai pembantu kepada Nabi Allah, kepada Nabi Zulkarnain. Jadi Zulkarnain kata, aku tahu tempat ni, sekarang hang teman aku. Yang tahu tempat tu Zulkarnain lah. Dia nak pergi cari lah tempat tu, nak mandi air tu, nak mandi daripada air tu, air ma'ul hayah. Ya, jadi dia bawa dia kena dengan Ilyasah, 3 orang lebih. Zulkarnain tak mau memanjang ke perjalanan, sampai 3 suku perjalanan Zulkarnain surrender, patah balik. Sebab banyak sangat dia punya halangan, banyak sangat dia punya mana kata ujian-ujian nak sampai ke situ lah, ya. Maka Zulkarnain balik daripada orang pergi. Zulkarnain ni Ilyasah terus pergi, nampak, dia berjumpa lah tempat tu, dan dia orang mandi daripada air. Bila mandi daripada air tu, maka janji Allah, Jibril bagi tahu bahawa siapa mandi air ni tak mati. Dia panggil ma'ul hayah. Nampak tak? Ya, nah. Kita pun ada juga air mandi tak mati. Tak mati iman. Bukan tak mati kita. Tuan-tuan, nah, jangan duk bayar air free kat PBA tau. Kita duk bayar yang kat PBA rugi lah. Kita kena manfaatkan air yang kita bayar. Niat nak mandi. Nah, nawatul ghusla minal hayah. Niat dulu tu. Nawatul ghusla minal hayati lillahi ta'ala. Aku mandi kerana hayat. Mandi ya. Baru ada reti. Nampak? Iman kita tak mati, tuan-tuan. Kita matilah, iman tak mati. Nampak tak? Sampai bertemu dengan Allah, kita akan bawa dengan iman. Itu kelebihan. Ini wali-wali Allah punya cerita lah. Dia pun punya amalan ni, ya. Saya pun tok guru saya yang buat kerja tu, maka dia pun bagi tahu kepada kami, apa nak mandi, tiap-tiap kali bila nak mandi, niat nawatul ghusla minal hayati lillah ta'ala. Aku mandi sunat hayat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan ni laksana hang tua buat. Hang tua, hang jubat dengan hang lekiu, 3 orang kan yang amal ni. 2 orang lagi tak main. 2 orang lagi tak main, ya. Hang kasturi dengan hang lekir tak main. Dia tak dapat line tu. Tapi 3 orang dia dapat line. Hang tua, hang jubat, hang lekiu. Ya, dia amal ayat ni, amalan ni. Bila nak mandi, nawadul ghusla minal hayati lillahi ta'ala. Ini tambahan lah. Abang jangan tanya hadis lah. Ini amalan ulama. Ulama punya amalan ni, dia bukan nanti nak tunggu hadis. Ulama ni Allah ilham kat mereka. Allah bagi ilham dengan berbagai-bagai ilham. Sebab tu banyak amalan-amalan mereka yang kita cari dalam hadis tak jumpa, ya. Bukan Nabi tak tahu, Nabi tak sampai. Umat dia tadi ni adalah ulama-ulama, dia adalah pewaris. Pewaris ni dia tentu kena buat investment, betul tak? Kalau kita dapat pusaka, pak kita ada restoran
Betul tak? Contohlah, pak kita ada restoran makan, minum dan sebagainya. Bila dia mati, jadi pusaka kat kita kan. Takkan kita pun nak bawa restoran saja. Buat investment. Buka pula kedai lain lagi. Jangan buat restoran saja. Buka pula kedai pakaian ke. Nampak tak? Investment. Jadi makna kata si anak tadi bukan menyalahi bapa dia. Dia buat investment. Nabi tinggal para ulama ni pusaka ilmu, pusaka amal. Para ulama ni nak perpanjangkan, nampak tak? Nak perpanjangkan amalan tu. Ya. Sebab tu Abu Hurairah, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas kata ke anak murid dia Hasan al-Bisri. Tu Abdullah. Dia kata kalau di persegi amalan kami kalah dengan kamu. Sebab amalan kamu lebih banyak daripada kami. Hasan al-Bisri itu anak murid dia. Dia sepupu Nabi, sahabat Nabi. Dia boleh kata ke Hasan al-Bisri, kalau kira amalan kami kalah. Nampak tak? Kalau kira dia bersegi zuhud, kami lebih. Zuhud dunia kami lebih. Tapi dari segi amalan kami kalah. Nampak tak? Pasal apa kita kata kalah? Nabi SAW sendiri tak semayang beratus-ratus rakaat belah pagi dah. Nabi semayang sunat duha 8 rakaat, ada riwayat mengatakan 12 rakaat. Nabi semayang tahajud malam 8 rakaat. Ya. Cicit Nabi, ya, Ali Zainal Abidin bin Husain, anak Sayyidina Husain. Ya. Cucu Nabi, ya. Cicit Nabi. Ya, cicit Nabi. Dia semayang 1000 rakaat sehari. Nabi tak semayang 1000 rakaat sehari. Apakah dia buat bid'ah kan? Tak, investment dalam amal ibadah. Amal ibadah tu kita akan buat investment yang banyak. Nampak ya? Jadi pendek kata, Nabi buat waktu kalau Nabi buat 1000 rakaat terus kita kena ikut. Sebab perintah Allah, wattaba'u la'allakum tahtadun. Maka wajib kamu ikut dia supaya kamu dapat petunjuk. Ayat ini memberi kita isyarat wajib kena ikut Nabi. Kalau Nabi buat 1000 rakaat dah tuan-tuan, kita nak. Nampak tak? Dan Nabi semayang tarawih 20 pun kita dah kacau dah. Pertikai macam-macam ya. Ada 8 begitu begini juga ya. Tapi yang kenal Nabi. Umar Abdul Aziz semayang tarawih 45 rakaat. Umar Abdul Aziz bukan jauh sangat dengan Nabi. Ya, 45 rakaat semayang tarawih. Ya. Abul Qasim Junaidi Al-Baghdadi, perintis orang yang mula-mula menyusun ilmu tasawuf. Dialah orang yang mula-mula susun ilmu tasawuf. Semayang pagi saja, di sebelah pagi belum zuhur 400 rakaat. 400 rakaat. Khalifah Harun Ar-Rasyid semayang pagi saja 150 rakaat. Itu yang kata tadi lebih daripada Nabi, bukan dia bawa bid'ah, bukan dia barakah. Investment. Nampak tak? Semayang tu banyak kategori dia. As-salat, semayang tu banyak. Semayang sunat, semayang sunat muakkadah, semayang sunat ghairu muakkadah, semayang sunat maqsudah li dzatihi, semayang sunat maqsudah ghairu li dzatihi. Ini semua ni kita tak tahu ni. Semayang sunat tu punya banyak tuan-tuan ya. Jadi pendek kata, semayang sunat mutlak li dzatihi, semayang sunat mutlak ghairu li dzatihi, tak ada had. Yang li dzatihi ni banyak, boleh buat sampai 1000. Tuan-tuan nak sembahyang berapa ribu rakaat pun boleh. Dia masuk dalam kategori mana? Sembahyang sunat mutlak li dzatihi, itu dia nama dia. Boleh banyak kita boleh buat, banyak mana pun tak ada had ya. Dia tak ada ta'yin, dia tak ada sebut nama sembahyang tu apa, dia tak ada sebab. Usalli ila ta'ala, Allahu Akbar, usalli, yang takat tu usalli saja. Dia tak ada sebut apa. Buatlah 1000 rakaat mana yang kita larat. Itu dia panggil sunat mutlak li zatihi.
Faham ya? Faham. Baik, sambung. Kita masuk lagi sifat Tuhan ni. Jadi pendek kata, pembahagian sifat-sifat yang wajib. Kita masuk balik pada bab kita ni lah. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu terbagi kepada 4 bahagian. Pertama, sifat nafsiyah. Ya, iaitu sifat yang menunjukkan makna sifat itu sahaja dan tidak ada makna yang lain daripadanya. Sifat tersebut satu saja, iaitu wujud, yang menunjukkan adanya zat Allah. Sebenar-benar wujud hanya Allah saja. Kita ni tak ada apa. Allah wujud, Allah semata-mata wujud. Bila Allah wujud, dengan ihsan Allah, dengan kehendak Allah, Allah mengadakan makhluk. Betul tak? Jadi makhluk alam langit, bumi, jagat raya ni seluruhnya diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita wujud dengan Allah. Kita bukan wujud nafsiyah. Nafsiyah ni wujud semata-mata wujud, tidak ada permulaan. Wujud semata-mata wujud, tidak ada kesudahan. Wujud semata-mata wujud, ya, tidak ada persamaan. Wujud semata-mata wujud, tidak bersyarikah, tidak bergantung kepada sebab, kerana illah ataupun pembantu ataupun syarikah. Itu wujud Allah. Maka dia panggil wujud nafsiyah. Ta di belakang tu, ya, wujud nafsiyah. Dia tulis ta di belakang ni dalam bahasa Arab ni cukup luas dia punya makna ta tu, ya. Bila bunyi ta di belakang tu, kita kena jagalah, ya. Contohnya kita nak sembahyang lah. Okey, ya. Saya biasanya bawa sembahyang bagi mengajak ni, kadang-kadang dipasuruh jadi imam lah. Tapi imam dia duduk dah. Nampak? Saya tak mau, saya suruh imam dia. Saya disebut apa? Anta ahliyah. Nampak? Saya sebut belakang tu. Anta ahliyah. Kamu yang layak, yang padan, yang patut jadi imam. Sebab kamu dilantik, kamu diberi tugas. Tambah sikit, kamu ada dalam. Nampak? Yang tu saya kata lah. Nampak tak? Yang tu Quran tak, hukum tak kata. Kita tambah sikit lah. Ya, tapi bukan lepas saya tak dapat elok, saya buat. Masuk dalam ta tu. Dalam ta tu, anta ahliyah. Saya kata betul ya. Dia faham lah. Imam tu faham lah. Kalau dia reti bahasa Arab, dia faham lah. Nampak? Saya tak menjadi imam. Walaupun saya seorang guru, saya masih makmum. Sebab anta ahliyah, anta imam yang dilantik, imam yang bertugas, imam yang diberikan peranan, imam yang menguasai ilmu, imam yang layak duduk di depan. Nampak tak? Itu artinya ta di belakang. Ta marbuta fi akhiril ism, dia kata. Ta duduk di depan, pada setiap nama, ya. Walaupun dalam nama dia panggil ismul muannats, nama betina. Yang mana ada ta belakang tu nama betina lah, masuk dalam feminin, betina, orang putih kata, ya. Kalau tak ada ta, maskulin. Hasanun, maskulin. Hasanatun, feminin, betina. Hajjun, haji, jantan. Umrah, betina. Nampak? Umratun, betina. Sebab ada ta. Ta tu memberi isyarat kepada betina. Tapi kita tak cakap bab nahwu tu. Kita bercakap dari segi mantik, dari segi ilmu mantik. Ta tu memberi arti keseluruhan, kesemuanya ada dalam dia. Maka bila kita Allah tu wujud secara wujud nafsiyah, maknanya semua ada dalam wujud Allah. Langit, bumi seluruhnya ada dalam dengan Allah, ada dalam Allah. Allah sendiri yang pegang langit, bumi seluruh. Dia yang mentadbir, dia yang menjadi, dia yang wujud, kita tidak wujud, kita diwujudkan oleh Allah, maka itu kita disebut sebagai wujud majaziyah. Allah wujud nafsiyah. Ada beza dia, nampak ya? Ini kita kena faham begitu. Kena kenal betul, baru besok ni bila kita ditanya man rabbuka, Allahu rabbi, aku kenal semua. Sebab Allah tu ada wujud nafsiyah. Dan Allah nak bagi tahu kata wujud nafsiyah dia sampai satu ketika Allah jadikan kiamat, Pak. Masuk dah tu. Masuklah, silakan muazzin. Tak dengar dia bunyi.
Sila. Fadal. Ya. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala, insyaallah. Itu sifat nafsiyah kita sebut tadi, wujud ya. Wujud ni maksud kumpulan sifat nafsiyah, sebab segala-gala semuanya adalah dengan Allah, kembali kepada Allah. Ya, yang sebenar-benar wujud hanya Allah semata-mata. Wujud kekuatan, wujud langit bumi kerana dia wujud oleh Allah, bukan dia wujud dia sendiri. Ya, maka itu Allah disebut sebagai wujud. Allah itu adalah sifat nafsiyah ya. Nafsiyah semata-mata dia. Ya, yang lain wujud majaziyah, diberi wujud sementara. Ya, maka itu hikmahnya Allah jadikan kiamat. Adanya kiamat tu antara hikmahnya untuk membuktikan bahawa Allah itu adalah wujud nafsiyah. Kalau tak ada kiamat, tak ada binasa, nanti kita tak tahu nak beza pula kita dengan Tuhan. Aku pun kekal juga. Jadi Allah bagi kita binasa total, secara total semuanya binasa. Makna kita pada asal kita tidak ada, maka kita diadakan dan kita pula akan dibinasakan. Jadi dengan dalil mengatakan bahawa yang sebenar-benar wujud hanyalah Allah, dan Allah juga yang mewujudkan yang lain daripadanya. Jadi kita adalah makhluk, maka itu wajiblah atas kita mempertuhankan Allah semata-mata. Ini artinya. Jadi dengan adanya segala-gala ini memberi arti bahawa Allah menguasai segala-galanya. Bila dia menguasai segala-galanya, sifatnya, kedudukannya, martabatnya, ya, makhluknya, semua miliknya, maka itu diistilahkan sebagai sifat yang disebut sebagai sifat Al-Azim. Maka itu kita takbir, kita mula dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya Allah yang menguasai segala-gala, yang memiliki, mempunyai segala-gala, yang mentadbir, yang mengatur segala-galanya. Ya, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dengan namanya Rabbun. Rabbun. Maka itu kita wajib membaca Fatihah zahir dan Rabbun itu dengan menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah sebagai Rabbun. Ya, Rabbun ni ada mengikut istilah bahasa Arab, dia punya makna yang cukup banyak. Satu kalimah yang punya makna yang cukup banyak, cukup luas ya. Dalam buku Towards Understanding Islam, ya, Towards Understanding Islam, ditulis oleh Abul Ala Al-Maududi, seorang ulama ya. Yang Arabnya tak sampai kemari, itu saya tak dapat baca yang Arab. Yang sampai yang putih, terjemahan daripada teks Arabnya disebut sebagai, yang dalam terjemahan orang putih dia panggil Towards Understanding Islam ya, yang ditulis oleh Abul Ala Al-Maududi, seorang ulama besar ya, Jamaatul Islamiyah, seorang ulama India ya, yang berketurunan Arab, yang begitu alim, di mana beliau telah menulis. Dia sebut bahawa Rabb, kalimah Rabb itu saja dalam Quran ya, yang paling besar dalam Quran tu dia ada 5 makna Rabb tu. Sebab tu bila Firaun kata ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang tinggi. Rabb ni bukan Rabb buat langit. Tak. Bila kata Firaun mengaku diri sebagai Tuhan, Rabb, Rabb dalam ayat ini ada sebut dalam surah An-Nazi'ah. Ya. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi wahai Musa. Dia katakan Musa, aku Tuhan kamu yang lebih tinggi daripada Tuhan kamu. Itu kata Firaun. Nampak tak?
Maknanya dia tak kenal Tuhan lah. Maknanya kita Rabbun. Ya. Nabi Yusuf, bapa angkat dia adalah wazir Raja Negeri Mesir. Nampak tak? Suami kepada Zulaikha, puteri Zulaikha tu, suami dia adalah Al-Misri Al-Aziz, Raja Negeri Mesir. Tua bangka dah, umur dekat 80. Nikah dengan Zulaikha umur 15. Nampak tak? Ya, boleh keletek je lah, bukan buat apa lah. Ya, tu nampak tak? Maka tu dia pun lemah nak duduk dengan orang tua nak buat apa, tak boleh. Nampak tak? No? Maka tu bila dia ambil Nabi Yusuf sebagai hamba, Raja Mesir ambil Nabi Yusuf sebagai hamba kena buat kerja, maka dia berkenan ke hamba. Nabi Yusuf cantik, Zulaikha berkenan lah. Ya. Ketika Nabi Zulaikha umur 15, Nabi Yusuf AS ketika itu umur 20. Beza 5 tahun ya. Umur 20. Cantik kan? Segak kuat lah. Jadi dia berkenan ke Nabi Allah Yusuf AS. Ya. Jadi Al-Aziz Al-Misri, Raja Mesir ni, dikira sebagai Nabi Yusuf. Dia lantik Nabi Yusuf jadi raja, mula jadi bendahari, jadi accountant negara, kemudian jadi bendahari, ya, treasurer, ya, dalam negara Mesir. Akhirnya dia jadi raja. Bila raja tu mati, dia jadi raja. Nabi Yusuf jadi raja. Jadi Al-Aziz tu dia anggap sebagai bapa angkat dia lah. Nabi Yusuf terima sebagai bapa angkat. Dalam Quran kata bapa angkat juga dikira sebagai Rabbi. Kita tengok surah Yusuf. Jadi perkataan Rabbun ni banyak. Bapa angkat boleh, bapa tiri boleh, nampak tak ya? Bapa susu boleh, nampak tak ya? Ketua boleh, pemimpin boleh, nampak tak ya? Orang alim boleh, ya? Orang cerdik pandai boleh, arkitek boleh, engineer pun boleh. Masuk perkataan Rabbun dalam bahasa Arab tu punya luas. Ini explanation yang diberi oleh Abu Ala Al-Maududi dalam buku dia Towards Understanding Islam. Nampak tak? Baru kita nampak perkataan Rabbun. Maka itu Allah jadikan Rabbun itu sebagai satu kalimah yang wajib kita baca dalam sembahyang dalam surah Al-Fatihah. Dia mula dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Tuhan letak dia sebagai Rabb. Maknanya dia kuasai semua. Bila kita Rabb, semua dia punya lah. Semua dia buat. Sampai jari kita yang kecil kita nak gerak kelingking ni pun Allah yang gerakkan. Itu Rabb. Itu dalam Rabb. Nampak bergerak. Nampak tak? Ya. Itu istilah yang kita kena faham, tuan-tuan. Kalau kita mengaji jauh sekitar dapur Al-Quran, ya, dengan guru pula mahir dalam bahasa Arab ni, kita akan dapat penjelasan yang lebih luas. Ya, boleh faham ya? Baik. Jadi makanya sifat wujud ini kita terlekam. Kemudian sifat salbiyah. Salbiyah ini perkataan salbun, iaitu sifat yang mana madrulnya menafi dan menidakkan perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah, iaitu ada 5 sifat selepas daripada al-wujud. Ya, sebab dinamakan dengan salbiyah kerana fungsi sifat-sifat itu ialah menafikan keadaan yang tidak layak bagi Allah. Kedua, kita jumpa sifat tidak salbiyah. Salbiyah kalimah dia salbun. Salbun itu artinya menafikan, menidakkan. Ya, salbun ni kita nafi. Apa-apa yang tidak layak kita nafi. Ya, tidak. Kita tolak. Apa benda yang tak elok, yang mudarat, yang memberikan mudarat ataupun tidak ada manfaat, kita tolak. Dalam Arab dia panggil salbun. Faham ya? Daripada istilah salbun ini dijadikan sifat salbiyah. Artinya bila kata wujud, manusia ni dia very curiosity. Dia nak tahu benda-benda yang manusia ni, Tuhan jadi satu sifat manusia ni, dia suka nak tahu benda-benda yang halus. Makhluk lain tak tahu kan? Manusia ni dia nak tahu. Dia suka nak tahu benda-benda, tambah-tambah kalau benda yang tersembunyi, benda yang tersorok, lagi-lagi dia nak tahu. Nampak tak? Ya?
Tak itu kan, dulu gadis-gadis Melayu pakai baju kurung. Baju kurung kan, baju kurung ni tak dekat badan kan, dia merewang ikut angin. Ini suspend. Nampak tak? Lah. Maka itu keindahan baju kurung ni mendahirkan suatu tanda tanya. Nampak tak? Bagaimana sebenarnya tubuh seorang gadis ni? Nampak tak? Itu kelebihan baju kurung. Dia mengurung sesuatu dalamnya, bukan baju tu je kurung. Dia mengurung sesuatu yang menjadi tanda tanya. Orang suka tengok orang pakai baju kurung. Cantik kan, kita nampak lembut. Sebab ada tanda tanya, very curiosity orang putih kata. Nampak? Manusia ada sifat tu. Kalau kita masuk ke satu rumah, saya masuk kawan rumah saya dia ada 14 bilik. Ada lagi 14 bilik rumah dia. 14 bilik, pengambil tinggal dia dengan isteri dia. Semua anak-anak daripada rumah sendiri lah. Okey, saya pergi sekali 2 bulan 3 bulan sekali saya pergi dalam rumah dia. Duduklah 2 jam dengan dia, sembang cerita. Dia kata, "Ustaz, mainlah hajak cerita apa-apa kat saya." Nampak tak? Saya nak tinggal rumah tadi, isteri saya pun tak sihat. Nampak tak boleh tinggal seorang-seorang, duduk dalam rumah. "Ustaz, mainlah," dia kata. Dia calang, saya pun pergi lah. Dia kata semua bilik dah. Nampak tak? Cuma satu bilik ni saya kunci. Dia kata lalu betul, saya duk tanya apa dalam bilik. Saya curious. Nampak tak? 13 bilik dia tunjuk kat saya. Bilik ni apa, bilik ni apa, bilik ni apa, bilik ni untuk anak saya, dia tak mau duduk di bilik ini, bilik untuk menantu saya, yang ni untuk apa nak, untuk cucu saya, dia tak mau duduk. Nampak tak? Pengambil bilik lah ni saya kunci. Yang ni saya kunci Ustaz. Saya tanya, pasal apa kunci? Yang ni secret, dia kata. Nampak? Dia kata secret, saya nak tahu bilik tu lah. Nampak tak? Saya kata takkan tak boleh abang pun, tak boleh abang. Ustaz tak boleh abang. Saya kunci bilik. Sampai sekarang saya masih curious lagi nak tahu bilik. Ini manusia tuan-tuan, dia ada sifat suka mengetahui, cuba untuk meneliti, untuk kita kata nak korek lah benda-benda yang tersorok, yang tersembunyi. Itu manusia. Maka itu bila kata Allah tu wujud, Allah Subhanahu Wa Taala wujud, kita akan tanya wujud tu macam mana? Wujud Allah tu macam mana? Sebab kita tak nampak kewujudan Allah macam satu patung. Misalnya kita nampak berhala, kita nampak, tapi kita tak nampak dia. Bila kita tak nampak dia tu macam mana? Maka sifat salbiah main peranan. Sifat salbiah lah yang menjelaskan tentang wujudnya Allah, yang kata wujud nafsiyah tadi. Sifat salbiah lah bermain peranan yang menjelaskan kepada kita wujud Allah la awwalalah, tidak ada awalan. Kerana dia adalah kidam. Itu bagi sifat nombor 2 kidam. Wujud kidam. Kidam itu artinya sedia, sudah ada. Tidak ada permulaan, tidak ada awalan, ya. Jadi makanya memberi jawapan, menjelaskan tentang wujud Allah. Wujud Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada awalan, tidak ada permulaan, maka dia bersifat dengan kidam. Jadi kidam ini sebagai sifat salbiah, dialah yang menafikan kalau ada mana-mana pemikiran atau mana-mana kajian atau mana-mana pendapat mengatakan Allah ada permulaan. Bila ada permulaan, dia bukan Allah, dia macam kita, makhluk ada permulaan. Ya, kalau Allah ada permulaan, tak ada different dia dengan kita. Maka tidak ada Tuhan, tidak ada makhluk. Maka itu Allah berbeza dengan makhluk, tidak ada persamaan, dia tidak permulaan, karena dia adalah awalan. Wa ma nahnu bimasbuqin, Al-Quran kata. Kami, maknanya tidaklah kami ini masbuk. Kami bukan masbuk, Tuhan kata. Kami sudah ada awal. Masbuk ni mari belakang. Nampak tak? Sampai Tuhan sebut kami bukan masbuk, sebab kami yang ada awal, tidak ada permulaan. Kalau sudah ada permulaan, tidak ada permulaan, confirm tidak ada kesudahan. Kalau ada kesudahan, mati, mesti ada yang mematikan dia. Mana boleh dia mati sendiri? Mesti ada yang mematikan dia. Maka itu Allah tidak mati, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal zat Tuhanmu ya Muhammad yang punya kemuliaan dan kebesaran, ya. Jelas bahwa Allah adalah bersifat dengan baqa, kekal. Jadi kekal itu menafikan ada kesudahan. Qadim itu sedia, menafikan ada awalan. Nampak tak?
itu duduk dalam fungsi la ilaha illallah. La tu tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, maknanya tidak ada awalan ya kepada Allah, tidak ada akhiran kepada la tu, fungsi la tu. Yang kata tidak tu tidak. Dan bila kata Allah tidak ada awalan, tidak ada akhiran, Allah pula tidak ada persamaan dengan segala yang baru. Tentulah kalau tidak ada awalan, tidak ada akhiran, pasti dia tidak sama dengan segala yang baru. Sebab yang baru diadakan, mesti bila diadakan tadi ada yang mengadakan. Tapi Allah tidak ada awalan, tidak ada akhiran, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada sebarang persamaan bandingan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufu pun tak ada, nak banding pun tak ada. Jangan kata nak sama, kita nak banding pun tak ada. Nampak tak? Jangan kata Allah, Nabi sendiri pun tak sama dengan kita kan? Rasulullah. Walaupun Rasulullah tak ada manusia, qul innama ana basharun mithlukum. Kata-kata aku ni adalah makhluk manusia macam kamu, tapi bukan sama dengan kamu, macam kamu. Nabi bukan sama dengan kita lah. Jangan kata sama. Fizikal Nabi pun tak sama dengan kita, kedudukan Nabi pun tak sama dengan kita. Hanya macam sama lah. Ya, kita train buruk bagi pakai seluar, naik basikal, main sirkus. Pusing tak ya? Dia boleh pusing. Kita kata ada 10 round. Tokey dia kata kat dia, pendidik dia kata hang kena main 10 round. Dia pusing. Kita ni kata apa? Macam orang lah dia. Dia tak kita kata macam orang. Kita tak kata dia orang, kita tak kata dia sama dengan kita, dia tak? Macam itulah Nabi pun bila Quran kata qul innama ana mithlukum yuha ilai, ya. Katakanlah tadi ini macam ya Muhammad, aku ini manusia semacam kamu, seumpama kamu. Bezanya aku diberi wahyi, bila beri wahyi aku rasul, bila rasul ni dia ada lebih sikit daripada kamu. Ana bashar laisa kal bashar. Aku manusia tapi bukan manusia biasa macam kamu. Itu nak faham ya? Tidak. Ya, Nabi tak bersin, Nabi tak batuk pun tak ada. Nabi tak pernah batuk tak? Batuk tak ada, bersin, hinus meleleh, dia pegang tisu tak ada tak? Nabi. Tahu lah. Ya, pekak, korang dengar apa kata? Tak. Ha? Dia bisik je Nabi tahu lah. Dia terlintas di hati Nabi tahu lah. Tidak. Nampak tak? Itu belum dengar kita. Itu Rasulullah. Sama juga semua bukan. Tidur Nabi. Kamu tidur batal sembahyang, aku tidur tak batal. Nampak tak? Ya, mata aku pejam, hati aku tak pejam, jiwa aku tak pejam, akal aku tak pejam. Itu dia. Nampak? Itu Nabi. Mana boleh sama dengan kita? Ya. Itu dia. Nabi makan, kita pun boleh makan juga. Tapi Nabi tak makan macam kita. Nampak? Tahu? Ya. Nabi kalau makan daging, kita kalau makan daging, kita ni tunduk kan, tunduk ontap daging. Nabi makan duduk macam ni, dia duduk macam ni, dia ambil daging pergi ke mulut dia. Tak ada kata nampak duduk melihat ke macam mana. Nampak? Kita berpulas hewan buka-buka, duduk tarik daging, kalau daging lihat lagi-lagi hewan buka-buka belum yang mulut-mulut habis. Nabi dah, itu cara makan pun tak sama. Nampak? Itu Nabi ya. Tak pernah Nabi tunduk makan, tak pernah duduk pegang pinggan. Tak. Nabi dibawa pinggan mari ke Nabi. Dia tak nampak. Tapi Nabi tak pegang pinggan. Sebab dia makan berkhidam, dia makan sekali, dia makan dengan satu buah sekali dia makan sekali, satu asahan. Sebab dia panggil asahan. Nampak tak? Ya, dia memberi semua tu kita panggil asahan. Apa-apa juga yang berikan semua sesuatu kepada kita setelah berhimpun jamaah, kita panggil asahan lah. Maka pinggan tu dipanggil asahan. Dia ada bentuk kan. Bentuk dia pula dia panjang bujur. Dia tak bulat sekali. Dia bujur sikit. Nampak tak? Supaya orang ramai yang boleh duduk keliling dia. Ya, itu Nabi. Itu baru Nabi. Allah lagi tidak. Maka tu walam yakul kufuwan ahad. Dan Allah SWT tadi dia bersamaan dengan segala baru. Dan Allah juga yang kata tadi ini tidak bergantung, tidak bersandar, tidak bersyarikah, tidak berperanan, tidak menjadikan itu dengan, tidak menjadikan itu dengan, tidak. Contohnya lagi Allah Ta'ala buat langit ketika Rasulullah Mi'raj sampai langit pertama jumpa tu Adam, ya.
Langit pertama tu besi. Mengikut hadis daripada Rasulullah, walaupun hadis dhaif, ya. Langit pertama Tuhan buat bukan dengan besi. Tuhan buat langit pertama tu besi, bukan dengan besi. Kalau dengan maknanya besi ada sebelah, dia ada sebelah. Nampak tak? Nampak dia lemah. Dengan tu dah lemah lah. Nampak tak? Sebab semua dengan Allah. Mana boleh dengan besi? Bismillah kan? Dengan nama Allah. Betul tak? Dengan baca dia tu. Jadi Allah bukan buat langit dengan besi. Allah buat langit pertama besi. Nampak tak? Besi dijadikan dengan Allah, bukan Allah jadikan langit dengan besi. Ada beza lah. Faham? Ya? Kalau Allah jadikan dengan besi, maknanya kata ada satu hardware supply besi kat Nabi, dekat Allah lah. Boleh buat lah. Kacau lah. Nampak tak? Jadi Allah buat langit besi. Kenapa Allah buat langit besi? Itu adalah kekuatan yang Allah sendirilah Allah jadikan. Sebab besi itu akan diturunkan ke bumi. Sebab tu jadi langit pertama besi. Sebab ketika sebelum tu Adam turun, besi tak ada di bumi ni, tidak ada besi. Bumi kita earth, the earth tadi ni tidak ada besi lah. Ya? Tidak ada besi. Sebelum tu Adam turun, langit di bumi kita ni, earth kita ni, planet earth ni tidak ada besi, tak ada langsung besi. Bila Adam nak turun, baru Allah turunkan besi. Jadi besi turun sama dengan tu Adam. Turun ke langit. Tu Adam turun, besi pun turun. Besi ni benda baru. Sebab tu Tuhan buka, tuan-tuan boleh buka dalam surah tu Hadid. Surah Hadid tengok dalam tu ada sebut Tuhan turunkan besi daripada langit. Ya, bukan satu benda yang dah ada siap dah. Lain logam semua ada. Emas, perak semua ada. Tapi besi tak ada. Besi ni Tuhan turun last ketika Allah turun Nabi Adam AS. Sebab kita penting besi dalam kehidupan dia lah. Paling penting sekali dalam kehidupan kita. Pembangunan kita sangat perlu pada besi, ya. Maka itu Allah turunkan besi. Itu sebagai satu contoh kita nak abang, ya. Jadi maknanya kita nak abang dengan tu dengan. Jadi makanya dia kata tadi ni, bila Allah Subhanahu Wa Taala ya tadi ni sudah kata tidak ada awalan tidak akhiran tidak bersamaan, maka Allah juga tidak bergantung dengan sesuatu, tidak bersandar pada sesuatu, tidak melihat kepada modul sesuatu, tidak mengambil model daripada sesuatu, tidak melihat asal sesuatu, melainkan semuanya Allah semata-mata. Allah dipanggil qiyamuhu binafsihi. Ini sifat yang paling besar sekali. Al-Hayyul Qayyum. Kerana dua sifat inilah ayat kursi itu namanya ayat Sayyidul ayah min ayatil Quran. Penghulu bagi segala ayat-ayat Al-Quran ni adalah ayat kursi. Kenapa ayat kursi ini letak sebagai penghulu bagi segala ayat? Kerana ada dua nama Allah dalam tu. Yang pertama Al-Hayy, hidup. Al-Qayyum. Qayyum ni dia berdiri sendiri, dia buat semua sendiri, dia tak pakai pembantu dah. Sampai dia buat kita pun dia sendiri. Lah ni kita gerak kita punya cincin pasal gerak jari kan. Gerak jari pasal ada tapak tangan, ada belakang tangan, ada gelang tangan, ada pula tangan, kemudian ada siku, ada lengan, ada bahu, betul tak? Ya. Semua ni jangan kita kata gerak cincin dengan gerak jari. Itu kita kata secara physically lah, secara lahiriah, physically, secara adat. Ya, kita letak kata cincin gerak pasal jari gerak, cincin gerak lah. Tapi kalau kita rujuk kepada sifat Allah Al-Qayyum, Allah juga yang menggerakkan cincin, Allah juga yang menggerakkan jari, Allah juga menggerakkan tapak tangan, Allah juga menggerakkan belakang tangan, Allah juga menggerakkan pergelangan, Allah juga menggerakkan tangan, Allah juga menggerakkan siku, Allah juga menggerakkan lengan, Allah juga menggerakkan bahu. Nampak tak? Itu artinya Al-Qayyum, sifat Allah. Boleh tak? Kalau kata aku gerak, Tuhan gerak, dah ada dua gerak. Faham? Kita sudah meletakkan ada dua kuasa. Dia kena macam tu lah artinya kita kena bagi sifat ni, ya. Jadi yang kita gerak tadi ni adalah gerak secara majazi. Nampak tak? Nampak pada lahir majazi. Supaya Tuhan boleh claim kita di akhirat besok. Tuhan akan claim kita di akhirat besok.
Kalau kita tidak sembahyangkan, kita melanggar perintah Allah begitu begini, Tuhan nak hukum kita, kita tidak akan sandar kepada engkau yang buat semua, engkau yang buat aku. Lalu tu macam mana aku nak salah? Aku tak sembahyang, engkau yang bagi aku tak sembahyang. Nampak? Kita ni pilih begitu lah. Nampak tak? Pasal kita tahu semua Tuhan buat. Tuhan bagi lima insting dekat kita. Ada 5 naluri, tuan-tuan. Itu kita kena bayar fitrah, kena puasa kena bayar 5 fitrah ni, kena bayar zakat fitrah kena bayar, pasal ada 5 ni lah. Pasal ada 5 ni, tuan-tuan, kita kena bayar zakat fitrah sebab kita pakai dia punya fitrah kepada Allah. Yang pertama, Allah bagi jadi akal. Aku bagi akal, hang boleh mana? Tuhan dia tanya. Nampak tak? Pertama, aku bagi kamu akal. Kedua, Tuhan bagi kita ikhtiar. Nama Allah salah satu ber-99 nama Mukhtar. Al-Mukhtar, maknanya kita Tuhan pilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Al-Quran kata, semuanya kami jadikan kamu dan kami sendiri pilih bagi kamu. Kamu nak jadi apa, bentuk lagu mana, rupa macam mana, nak duduk di mana, berapa lama, nak makan banyak mana, rezeki banyak mana, kami pilih bagi kamu. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Bukan kehendak kamu, kehendak Allah. Rabbul alamin, Tuhan tapi seluruh alam, termasuk alam kamu, alam jasad. Nampak tak? Jadi maka tak dapat tidak kita mengambil kira bahwasanya Allah bagi nombor 2 ikhtiar. Aku bagi ikhtiar, mahbuh di mana? Nombor 3, Allah bagi kita apa? Was. Nampak? Ada was baru kita ada choice. Tak ada was kita ada pilihan dia tak? Sebab tu binatang tak ada was-was. Hang bagi rumput, dulu punya lembu pun, zaman tu Adam, zaman sekarang punya lembu makan rumput. Dia tak ada choice kerana tidak ada was-was. Kita ada was-was. Dalam roti sini pun kita banyak mana roti yang mana aku nak makan. Nampak? Dan kita ada pilihan. Ikut keadaan kita ukur diri kita sendiri. Aku kat pagi ni kena makan roti canai. Aku tak boleh makan roti biasa. Nampak? Mesti ada ikhtiar. Mari pada akal dengan ilmu. Betul tak? Betul tak ya? Akal kita ni Tuhan bagi jadi, tuan-tuan, bila dia sampai umur 22, akal kita dah tutup dah. Tuhan tak increase dah akal kita. Akal dia tak akan besar dah. Dia sampai 22. Tapi orang tertua kata lagi, dia ni kan ada akal. Nampak? Ya? Anak-anak dia kalau buat kerja, anak tu dah umur 50 dah. Bapak dia umur 70. Bapak kata anak dia tak ada akal. Nampak? Bahasanya akal Tuhan bagi kita, tuan-tuan, bila umur 22, akal kita dah habis. Dia tak besar. Tulang kita pula 28. Umur kita 28, tulang kita tak besar dah. Nampak tak? Dan kita sendirilah kena jaga tenaga kita, jaga saraf kita. Nampak tak? Ya? Jaga sum-sum kita dalam tulang kita. Itu peranan kita. Kalau akal Tuhan bagi umur 22, kita kena suburkan akal itu dengan apa, tuan-tuan? Dengan ilmu. Sebab tu orang Islam ni dia dikategori sebagai masyarakat makhluk manusia yang berilmu. Sebab tu turun Iqra dulu kat Nabi, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Umat Islam ni umat yang genius pasal dia banyak ilmu. Tapi tak jadi begitu orang. Tak mau jadi begitu lah. Tambah-tambah kalau ilmu ketuhanan lagi-lagi lah. Jadi nombor 3 kita dapat, nombor 1 kita dapat akal, nombor 2 kita ada ikhtiar, nombor 3 waswas, nombor 4 dia panggil idrak, kemahuan kita kuat. Ya, boleh kampuh laut. Nampak ah? Boleh kampuh laut tu. Boleh pindah gunung. Manusia punya idrak terlalu kuat, kemampuan dia terlalu kuat. Kita boleh rombak dunia ni. Boleh atok, boleh ambil gunung ni pun tang-tang lah mana. Tak gitu kan? Tapi Tuhan tunjuk lagi, aku lebih kuat. Aku hantar tsunami habis, aku tak boleh buat apa. Nampak tak? Idrak kita betul. Ya. Dan yang keempat, ya, yang kelima, kasab. Kita ada tenaga. Laha kasabat wa 'alaiha maktasabat. Al-Quran kata, nampak? 5 ni adalah fitrah yang Tuhan bagi hanya kepada manusia, tuan-tuan. Tuhan tak bagi makhluk lain. Jin pun tak dapat 5. Jin pun tak dapat. Kita lebih pada jin. Kita ada 5 ni lah yang kita akan ditanya kepada akhirat esok, pasal apa hang tak sembahyang. Nampak tak?
Oh, engkau takdir aku tak semasa, engkau lah yang berkuasa semua. Kita jawab dulu, lah, aku bagi 5 perkara tadi hang tak buat apa? Aku bagi akal hang boleh mana? Aku bagi ikhtiar hang pilih di mana? Aku bagi was-was hang choice yang mana? Aku bagi idrak, kenapa hang tak buat? Aku bagi kepada kamu kasab, tenaga, apa yang buat? Faham kan? Itulah di antaranya tuan-tuan. InsyaAllah kita takat dulu lah. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan depan pula. Ambil kepada sifat ma'ani, ya. Habis sifat ma'ani kita akan sambung pada bulan depan. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.